Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Yang dihormati Dr. Abdul Razak bin Abu Cik dan juga kepada semua rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua. Saya nama diberi Siti Aisyah binti Harizan, Wakil Guru Tahfiz pada SMA Teluk Kembang di bawah pensyarah pendirian saya iaitu Dr. Abdul Razak bin Abu Cik. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Razak bin Abu Cik kerana memilih saya untuk dalam bimbingan di bawah bimbingan Dr. Abdul Razak. Okey. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan RPP saya pada hari ini iaitu pada 3 Jun 2021. Sebelum itu, mari kita lihat dalam menu utama yang saya letakkan. Dalam menu utama saya ada 6 perkara iaitu pertama pengenalan, kemudian 4 aspek yang diingini dalam RPP dan juga soal jawab. Diakhiri dengan soal jawab. Okey, mari kita lihat dalam pengenalan. Untuk pengetahuan semua, selama saya mengajar dan untuk praktikum ini, saya mengajar untuk halaqah saya sendiri iaitu daripada 2 Ibnu Sina. Untuk pelajar halaqah saya adalah seramai 15 orang sahaja. Kesemuanya adalah pelajar puteri 2 Ibnu Sina. Dan untuk subjek yang saya ajar adalah subjek kurikulum bersepada tahfiz KBT iaitu Hizz Quran dan Maharah Quran untuk yang khusus untuk tingkatan 2 sahaja. Okey, kita pergi kepada aspek yang pertama. Okey, aspek yang pertama iaitu apakah pengetahuan ataupun ilmu ataupun kemahiran yang saya pernah belajar di IPG, saya amalkan di sekolah. Di sini saya ada letak 3 perkara iaitu yang pertama adalah ilmu pendekatan pengajaran, kedua adalah RPH dan yang ketiga adalah KPPB. Apakah pendekatan pengajaran, RPH dan KPPB yang saya masukkan? Iaitu yang pertama, pendekatan pengajaran. Okey, macam kita dulu, kita belajar pengajaran itu dalam subjek pedagogi dan juga pedagogi tahfiz. Itu yang ada strategi, kaedah, teknik pendekatan dan sebagainya. Dan untuk pendekatan pengajaran yang saya amalkan di sekolah, PD dan juga PDPR adalah ada 3 perkara. Iaitu yang pertama jenis strategi, kedua teknik dan yang ketiga adalah pendekatan. Mari kita lihat pada jenis strategi. Untuk jenis strategi ada 3 iaitu perpustakaan guru, murid dan juga bahan. Apa maksud perpustakaan guru? Bermakna hanya guru sahaja mengajar dan murid itu pula dia akan dengar sahaja apa yang diterangkan oleh guru. Itu yang saya gunakan dalam PDP saya dan juga PDPR. Itu antaranya. Yang kedua adalah murid. Murid sebagai contohnya, saya beri aktiviti dan murid dia akan mengendalikan aktiviti tersebut tetapi saya sebagai guru saya akan jadi pembimbing dalam aktiviti tersebut. Cuma keseluruhannya murid yang akan lakukan aktiviti tersebut. Dan yang ketiga adalah bahan. Bahan sebagai contohnya dalam PDPR, saya akan letak satu bahan. Contohnya saya letak bahan PowerPoint ataupun saya letak bahan teknologi dan sebagainya. Contohnya dalam Google Meet, saya akan mengajar, pelajar akan lihat dalam bahan tersebut dan saya mengajar merujuk kepada bahan tersebut. Itu strategi saya. Kedua, ni yang saya sering gunakan dalam pendekatan pengajaran saya adalah yang pertama sekali saya sering gunakan permainan ataupun games. Yang ini ada kaitan dengan inovasi yang saya akan ceritakan, saya akan maklumkan pada semua sebentar lagi. Yang kedua adalah soal jawab dan yang ketiga adalah perbincangan. Perbincangan itu bermakna kadang-kala saya membuat perbincangan antara guru dan juga murid. Dan ada juga kadang-kala saya buat perbincangan itu perbincangan antara kumpulan antara murid dan juga murid yang lain. Itu pembincangan. Dan yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan itu maknanya
saya ada dua, iaitu elektif, TMK, Teknologi Maklumat Komunikasi. Elektif tu bermaksud kalau kita belajar dulu, elektif kita dalam pedagogi kan, dia sama ada nak pilih antara, dia elektif maksudnya pilih sama ada nak gunakan pendekatan induktif ataupun gunakan didaktif, ataupun kadang-kadang saya gabungkan kedua-duanya. Itu elektif. Kemudian TMK. Itu yang saya sering menggunakan dalam PDPR. PDPR saya keseluruhan akan menggunakan pendekatan TMK. Okey, itu pendekatan pengajaran. Yang kedua adalah RPH. Kenapa saya kata RPH? Saya mempelajari RPH daripada pedagogi juga dan juga pedagogi tahfiz, iaitu dia membantu saya sebagai perancangan aktiviti. Yang mana dia bantu saya menggunakan RPH tu, dia sangat membantu saya macam mana nak merancang aktiviti daripada awal sampai akhir. Contoh dari segi permulaan, set induksi, kemudian langkah pertama, kedua, ketiga dan juga penutup sampai kepada penutup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bantu saya, apa yang saya belajar daripada pedagogi tahfiz, pedagogi dulu, dia ajar saya macam mana nak merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk pelajar. Sebagai contoh, set induksi nak buat gunakan teknik permainan ke, ataupun langkah pertama, kedua boleh gunakan permainan ke, ataupun kadang-kadang saya juga menggunakan aktiviti pembentangan individu ataupun kumpulan, ataupun menggunakan pembelajaran kooperatif. Kooperatif tu selalunya saya guna untuk aktiviti kumpulan. Itu contohnya. Kemudian dia juga bantu saya apa yang saya belajar daripada dulu, RPH pun mengajar saya bagaimana nak menentukan bahan yang sesuai untuk aktiviti yang saya akan lakukan pada hari tersebut. Kemudian bagaimana, apakah objektif PDP. Kalau tanpa objektif PDP, maka pembelajaran itu takkan tercapai. Dan akhir sekali adalah PBD. PBD ni saya belajar juga dalam pedagogi atau lagi pentafsiran dalam bilik darjah. Sebagai contohnya, dalam PBD saya menggunakan pelbagai pentafsiran, iaitu pertama pemerhatian, lisan, penulisan dan juga gabungan. Kadang-kadang saya gunakan antara ketiga-tiga itu. Dan sebagai kita tahu, setiap kali kita merancang untuk pembelajaran, maka kita perlunya ada pentafsir. Yang ini ada kaitan dengan inovasi yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Okey, yang ketiga adalah KPPB. Yang ini juga saya belajar banyak daripada pedagogi, subjek pedagogi, iaitu KPPB ataupun dia merujuk kepada kapasiti pedagogi, pembelajaran bermakna. Dan antara kriteria yang saya belajar adalah saya gunakan kriteria ini dalam PDP dan juga PDPR dan juga apa yang saya amalkan di sekolah, iaitu yang pertama komponen 6C. Apa tujuan komponen 6C? Dengan bila kita dah merancang daripada RPH, kan ada aktiviti kumpulan, individu. Setiap aktiviti itu dia dapat menerapkan 6C untuk pelajar. Sama ada pelajar itu dia dapat membentuk karakternya, iaitu Saskia, iaitu kolaboratif, menjadikan pelajar itu critical thinking, kreativiti, communication dan sebagainya. Contohnya aktiviti kumpulan. Aktiviti kumpulan kalau kita tahu, dia menjadi pelajar bagaimana dia nak berkolaborasi. So, dia termasuk dalam komponen 6C, kolaboratif. Itu komponen 6C. Yang kedua adalah Part 21 ataupun pembelajaran abad ke-21. Sebagai contohnya, saya guna aktiviti Who Am I. Yang ini saya akan cerita dalam aspek inovasi. Okey, itu adalah untuk aspek pertama. Apakah aspek kedua itu? Apakah pengetahuan atau kemahiran yang saya baru belajar selama saya mengajar dalam praktikum ataupun dalam PDP dan PDPR? Itu ada satu sahaja yang saya ingin berkongsi pada semua, iaitu penggunaan aplikasi classtools.net. Yang ni saya gunakan untuk PDPR. Boleh guna untuk PDP, tapi saya menggunakan untuk PDPR sebab dia sangat
sesuai untuk PDPR. Apakah itu aplikasi Classus.net? Okey, Classus.net ni dia adalah satu aplikasi, saya ingin kongsi pada semua, dia adalah satu aplikasi online yang mana dia sesuai untuk semua pendidik, semua guru. Tak kisah pensyarah boleh, guru pun boleh, pendidik pun boleh gunakan Classus ini untuk membuat permainan. Boleh nak gunakan untuk set induksi, boleh gunakan untuk permulaan, boleh gunakan untuk aktiviti langkah 1, 2 dan ataupun penutup. Boleh gunakan ini. Tetapi di sini aplikasi Classus dia ada pelbagai template yang kita boleh pilih. Tapi selama saya menggunakan Classus ini, saya dapat teroka ada 2. Iaitu yang pertama random name picker. Random picker ni maksudnya bila kita tekan bulatan ni, dia akan berhenti pada panah yang warna hitam itu. Kita dapat pilih pelajar pada roda tersebut. Okey. Contohnya bila kita tekan, roda akan berpusing. Contohnya terkena pada satu nama ini, maka nama itu yang terpilih. Okey, itu untuk random name picker. Countdown timer, yang kedua adalah countdown timer, iaitu ada jam ketikan. Yang ini kita boleh letakkan tempoh masa yang kita nak, ataupun nak letak audio, music. Sebagai contohnya saya ada letak audio Mission Possible. Sambil keluar tempoh masa, sambil itulah keluar adanya audio. Boleh nak letak saat pun boleh, minit pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang ini ada kaitan dengan inovasi yang saya akan ceritakan nanti. Okey. Seperti saya ingin kata, saya janji iaitu apakah inovasi yang saya hasilkan. Untuk pengetahuan doktor dan juga rakan-rakan yang saya kasih sekalian, okey, inovasi yang saya hasilkan ini, saya ada 2 kategori. Iaitu bagi kepada 2 kategori, iaitu yang pertama adalah subjek dan yang kedua adalah set induksi. Ini yang saya gunakan untuk inovasi saya. Dan dalam banyak-banyak inovasi, saya ingin kongsi ada 3 inovasi, iaitu saya nak mula dengan subjek dulu. Inovasi yang pertama adalah inovasi permainan Murajaah Hafazan, RNRQ, Spinning Wheel Game. Apakah itu RNRQ, Spinning Wheel Game? Okey, boleh dilihat di sini, RNRQ Spinning Wheel Game. Kalau dalam bahasa Melayu bermaksud roda berpusing. Tapi apa maksud RNRQ tu? RNRQ adalah merujuk kepada Revise and Remember Quran. Dalam bahasa Melayu, dia maksud ulang dan juga ingat Al-Quran. Dan bagaimana kita nak main ini? Caranya ialah kita mesti menggunakan 3 jenis roda untuk permainan ini. Banyak betul roda dia. Apakah roda dia? Roda yang pertama adalah roda cabutan nama ataupun kumpulan. Yang ini untuk pengetahuan semua, yang ini adalah ikut pada diri kita sendiri. Yang ini untuk roda cabutan nama atau kumpulan, seperti yang saya maklumkan, saya menggunakan roda ini daripada aplikasi Classus.net juga, iaitu random name picker. Caranya ialah kita boleh letakkan nama-nama ataupun kumpulan yang kita nak. Kemudian kita akan tekan, seperti saya kata, tekan, dia akan berhenti panah yang warna hitam ni. Contohnya, kita pergi kat kumpulan. Yang ini saya nak beritahu, roda cabutan nama, dia saya buat untuk aktiviti by individu. Kalau untuk yang kumpulan, dia adalah by kumpulan. Okey, saya nak tunjuk yang kumpulan. Contohnya bila kita tekan, contohnya kena pada kumpulan 2. Mana kumpulan 2 itulah kumpulan yang pertama ataupun yang akan mula dulu untuk disoal. Setelah itu baru pergi kepada roda kedua, iaitu roda soalan Murajaah Hafazan. Okey, seperti boleh lihat pada roda ini,
seperti yang semua lihat kat sini ada pelbagai soalan. Dan pelbagai soalan, dan untuk pengetahuan semua, sebelum saya membuat soalan murajaah ini, saya akan maklumkan dulu kepada pelajar saya. Pelajar saya, contohnya saya kata, saya ambil seminggu selalu ni. Saya ambil seminggu sebelum pembelajaran itu, apakah juzuk yang ingin untuk buat murajaah. Contohnya saya kata murajaah hafazan juz 1 dan 6. Jadi saya akan buat semua soalan yang untuk juz 1 dan juga 6. Dan caranya adalah setelah ini guru juga akan tekan, contohnya terkena pada juz makro 4 ataupun hizib 4. Jadi selepas itu saya akan bacakan sedikit saja dalam 2-3 perkataan atau satu ayat untuk pelajar sambung tersebut. Tetapi di sini ada sedikit twist, iaitu sekiranya pelajar ataupun wakil kumpulan itu dapat jawab soalan yang saya berikan tadi itu selama 1 minit sahaja. Selama 1 minit sahaja. Jika dijawab dengan betul dalam 1 minit, maka dia akan dapat markah seperti yang saya letak di sini. Maka soalan murajaah, kalau contohnya dia pilih awal surah, maka akan dapat 10 markah. Kalau makro, 7. Kalau awal juzuk, 5 markah. Itu sekiranya betul. Tetapi, bagaimana kalau pelajar tu salah jawab? Pelajar tu salah jawab. Caranya adalah, maka dia akan pergi pada roda yang ketiga. Kalau contohnya pelajar itu jawab dengan betul, maka dia tidak perlu menghadapi roda yang ketiga. Apakah roda ketiga tersebut? Iaitu roda lubang denda. Okey. Roda lubang denda ini digunakan untuk sekiranya pelajar itu salah jawab daripada soalan roda yang kedua tu. Okey. Seperti yang semua lihat, kat sini ada soalan-soalan dia. Ada 3 kategori soalan yang saya letakkan, iaitu soalan tilawah Al-Quran. Kedua, fiqhul ayat. Dan yang ketiga adalah tajwid Al-Quran. Setiap kategori ini saya letak sebanyak 6 soalan untuk satu kategori. Okey, caranya adalah, kan tadi pelajar itu salah jawab kan. Jadi dia akan diberi peluang dalam lubang denda. Dengan caranya saya akan tekan juga roda ini. Contohnya dia kena pada soalan tajwid. Maka saya akan beri soalan berkaitan tajwid. Tetapi sini pun ada sedikit twist. Kalau macam roda yang kedua, perlu baca selama 1 minit jawab dengan betul. Tetapi kalau yang lubang denda ni pula, sekiranya pelajar itu dapat jawab selama 30 saat. Selama 30 saat. Maka dia akan dapat markah sebanyak 3 markah sahaja. Itu kira markah kesian untuk setiap kumpulan ataupun pelajar tersebut. Kat sini lah saya akan membuat pentafsiran. Pentafsiran daripada yang lubang daripada kedua-dua lubang tadi tu, iaitu roda soalan murajaah dan juga roda lubang denda. Okey. Tetapi sekiranya pelajar tersebut salah jawab juga, maka tidak diberikan markah. Okey, di situlah saya buat pentafsiran. Ini adalah inovasi yang pertama. Yang kedua, ini adalah inovasi untuk set industri. Set industri iaitu, yang ini ada kaitan pasal Who I Am. Who I Am dia termasuk dalam pembelajaran abad ke-21. Iaitu dikenali sebagai code breaking game. Apa code breaking game? Code breaking game maknanya dalam bahasa Melayu, permainan kod. Ini dia seperti kita main game penyiasatan. Jadi saya gunakan unsur penyiasatan di sini. Caranya adalah saya akan sediakan jadual rumus code breaking game ni, iaitu dengan cara jika lihat dekat sini jadual dia ada huruf-huruf termasuk nombor-nombor yang berlainan. Setiap huruf tu ada nombor-nombor yang berlainan. Ini adalah
kod-kod dia. Jadi caranya bagaimana? Okey, sebelum itu saya ingin bagi tahu semua, tujuan saya letak inovasi ini adalah supaya pelajar boleh meneka. Boleh meneka apakah topik pembelajaran yang saya akan mengajar pada hari itu. Caranya saya dah sediakan jadual itu, kemudian diberikan masa kepada pelajar untuk salin jadual rumus tersebut. Lepas tu saya akan tutup, kemudian saya akan pergi kepada kotak kod rahsia. Pelajar itu pun diberi masa untuk menyalin kod-kod rahsia ini. Kemudian dia akan diberi masa untuk brainstorming, untuk fikir selama 2 minit contohnya. Dah habis tempoh masa, maka pelajar itu, semua pelajar dia mesti memberi jawapan apakah topik yang kita akan belajar pada hari itu. Sebagai contohnya, kalau lihat di sini, saya bagi satu contoh yang kotak ini kan. Nombor 34, dia rujuk kepada huruf apa? Iaitu contohnya ini, 34, ta. Dia tak tulis huruf ta di sini. Kalau 19, yang mana? Ra dekat sini. Lepas tu 32, contohnya qaf. Dia tak qaf. Yang 2 contohnya huruf ya dekat sini. 32 sama qaf. So, letak setiap huruf dekat sini, kemudian cuba eja. Apabila kita eja, akan dapat ejaan dia iaitu tarkib. Ini bermakna apa? Topik pembelajaran saya pada hari itu adalah tarkib. Okey, itu inovasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah inovasi permainan jam tertekan yang saya gunakan countdown tu. Iaitu dikenali sebagai countdown sebut dan sambung perkataan. Iaitu, okey, boleh lihat di sini. Okey, di sini saya buat untuk 2 jenis aktiviti, iaitu aktiviti individu dan juga aktiviti kumpulan. Cara ni adalah seperti saya kata, untuk countdown ni kita sedia adjust masa, contohnya saya letak 1 minit. Kemudian letak audio, iaitu Mission Impossible. Dan cara permainan dia adalah saya buat sedikit twist di situ, iaitu saya akan buat jadual giliran daripada pelajar daripada awal sampai akhir, pertama sampai akhir. Kemudian saya akan letakkan satu huruf, akan menentukan satu huruf. Kemudian pelajar yang pertama itu dalam masa yang sama saya akan tekan audio tersebut. Dia mesti menyebut apakah perkataan menggunakan huruf tersebut. Contohnya saya letak A. Kemudian pelajar pertama itu sebut anak. Lepas tu yang kedua, dia akan sebut daripada huruf terakhir tu, anak tadi K kan. Jadi contohnya dia dapat karma. Lepas tu orang yang ketiga, karma huruf akhir dia adalah A, betul. So dia akan jawab contohnya ayam dan sehingga akhir. Tapi di sini, saya kata prepare, play and winner. Okay, winner ni maksudnya apabila pelajar tersebut ada pada saat yang terakhir tu, pelajar itu tak dapat jawab pada masa terakhir itu, maka dia adalah winner. Selalunya kita guna loser kan, tetapi saya kata winner. Dia adalah pemenang dan setiap pemenang mesti ada anugerah, betul. Okey, anugerah adalah, boleh dilihat di sini. Contohnya saya letak untuk aktiviti individu, anugerah permulaan tasmim hafazan. Jika contohnya dia tak dapat jawab pada saat terakhir tu, ini untuk seorang ke dia adalah pelajar yang pertama untuk tasmim hafazan dengan saya. Kalau contohnya kumpulan pula, contohnya saya gunakan untuk murajaah hafazan, aktiviti murajaah hafazan, saya setiap kumpulan mesti ada ketua, betul. Jadi yang ini saya gunakan untuk memilih ketua. Siapa yang tak dapat jawab pada saat terakhir itu, maka dia dipilih sebagai ketua. Tetapi yang ini sebab ada, kita perlukan ramai ketua, maka akan ada buat beberapa pusingan ataupun beberapa round untuk aktiviti kumpulan. Okey, itu inovasi yang saya gunakan. Okey, apakah komen dari Asfi terhadap pengalaman saya mengajar sekolah? Okey, pada pendapat saya,
antara komen dan selama saya mengajar di sekolah, ada beberapa perkara yang saya letakkan di sini, ada 4 aspek. Itu yang pertama, kekuatan, kelemahan, masalah, cabaran. Kekuatan tu maksudnya ini saya dapat daripada guru pembimbing saya sendiri. Dia komen apa kekuatan saya adalah perjalanan perancangan aktiviti yang saya lakukan sama ada PDP ataupun PDPR, alhamdulillah dilakukan dengan lancar. Lancar seperti dalam RPH. Itu yang guru pembimbing saya bagi tahu. Okey, yang kedua, kelemahan. Okey, untuk kelemahan, yang ini saya maksud sekali apa kelemahan yang saya dapati di sekolah dan apa kelemahan untuk diri saya sendiri. Okey, yang pertama, yang ni di sekolah, kekurangan alat BBM khusus untuk saja aktiviti di sekolah. Ya, betul. Saya ingin untuk pengetahuan semua, tahfiz, bidang tahfiz di sekolah kami baru mula pada tahun 2019. Dan sampai sekarang, sebab itulah alat BBM yang kami gunakan, alat BBM untuk saja aktiviti sangat-sangat kurang. Tak pernah pun orang buat alat BBM untuk saja tahfiz. Oleh itu, kami ambil inisiatif, saya pun ambil inisiatif dengan mencipta sendiri apa bahan BBM untuk subjek kami yang mengajar itu untuk yang di sekolah. Dan yang kedua, ini kelemahan yang dikatakan oleh yang direspon oleh saya punya guru pembimbing saya sendiri. Itu yang pertama, pengurusan masa. Pengurusan masa maknanya dari segi pengajaran tu semasa ada terlebih. Jadi kena pandai mengurus masa. Yang kedua, dia kata kalau boleh selama mengajar perlu belajar bertenang. Ya, saya akui, saya memang ada seorang yang tidak bertenang. Jadi saya perlu belajar macam mana nak bertenang dalam BP. Okey. Dan yang ketiga, ini daripada saya sendiri yang saya lihat kemahiran menyoal. Bagi saya, kemahiran menyoal saya tu mungkin lemah, jadi saya perlu perbaiki lagi. Okey. Yang ketiga adalah masalah dan cabaran. Ini lebih khusus dalam PDPR sahaja saya katakan masalah atau cabaran, iaitu dalam PDPR ada juga pelajar tak dapat hadir. Antara faktornya adalah sebab masalah internet. Contohnya ada pelajar itu dia sebenarnya nak masuk tetapi disebabkan internet dia sangat terhad, masalah internet di rumah, dia tak dapat nak masuk. Jadi saya ambil inisiatif di situ, saya akan setiap kali saya menggunakan PDPR, saya akan merakam dan saya akan bagi pada pelajar tersebut. Dan yang kedua adalah selama saya PDP ataupun PDPR, bila contohnya saya minta respon sebahagian pelajar sahaja, dia sangat malu bila nak menyuarakan pendapat mereka masing-masing ataupun bila disoal. Ada pelajar dia boleh, tapi bagi saya sebahagian besar pelajar dia sangat-sangat malu bila dia nak bersuara. Okey, itu cabaran yang saya hadapi. Akhir sekali, pengajaran. Ini pengajaran yang selama saya mengajar, apa pengajaran saya dapat ialah kepentingan menerapkan elemen ataupun teknik permainan dalam PDP dan juga PDPR. Bagi saya sangat-sangat penting. Sebab apa? Agar pelajar dia dapat 3. Bagi saya, kalau saya pegang pada prinsip ini, iaitu kalau nak mengajar, satu mesti ada permainan. Dan yang kedua, agar yang pertama F, iaitu faham. Tak dapat faham banyak benda, pelajar dapat faham satu perkara itu pun bagi saya objektif tercapai. Yang kedua, ingat. Ingat kalau tak dapat ingat semua, dapat ingat satu perkara itu pun alhamdulillah, saya syukur. Dan itu pun maknanya objektif juga tercapai. Dan satu lagi, yang ini paling penting iaitu S, iaitu seronok. Iaitu saya membuat aktiviti permainan ini, dan kita kan permainan maksudnya agar pelajar seronok untuk bermain. Seronok bermain dalam belajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua bagi saya
sangat-sangat penting untuk adanya planning dalam mengajar. Sebab itu saya kata, kita kalau nak merancang aktiviti, kita kalau nak buat aktiviti PDP, kita kena sentiasa merancang. Bagi saya itu sangat penting. Sebab itulah pentingnya adanya RPH. Dengan RPH, kita dapat merancang apakah set industri yang kita nak lakukan untuk PDP. Apakah langkah-langkah, apakah penutup daripada awal sampai akhir. Apakah aktiviti yang sesuai untuk pelajar-pelajar tersebut yang mana bertuju untuk kebaikan semua pelajar juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Sebelum saya mengakhiri perbentangan saya, ada sebarang soal jawab. Okey, kalau tiada apa-apa, itu sahaja pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapat bentangkan itu dapat memberi manfaat pada semua. Segala yang baik daripada Allah dan segala yang buruk itu adalah daripada saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.